Oke, kita sudah start recording. So, oke, kita teruskan kelas. Kawan yang lain mana yang belum hadir, yang belum masuk lagi, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 4 orang lagi, 11 orang kan kelas kamu. Oke, ada 4 orang lagi belum masuk, bolehlah tolong jemput-jemput orang masuk dalam kelas kita. So, sekali lagi saya ulang, sebelum ini kamu ada belajar dalam tema elektrik dan juga keelektromagnetan, di mana pertama pada unit 3 kamu belajar tentang elektrik. Kamu belajar tentang kegunaan elektrik, arus dan beza upaya. Kamu belajar tentang, kamu kenali apa itu elektrik, kamu kenali apa itu rintangan. Lepas tu kamu kenali apakah itu EMF, iaitu kamu lebih kenal dengan DGE kan, daya gerak elektrik. Itu kamu perlu tahulah tu ada rintangan dalaman. Lepas tu kamu tahu juga tentang tenaga dan juga kuasa elektrik. Masuk pada bab 4, di situ kamu belajar tentang macam mana nak hasilkan elektrik ni daripada magnet, daripada aruhan magnet, menggunakan konduktor. Menggunakan konduktor di mana kamu belajar elektrik ni terhasil apabila elektron tu dia mengalir di dalam konduktor daripada negatif kepada positif, daripada terminal negatif kepada terminal positif kan. Saya lupa nak hidupkan video. Okey. So daripada terminal positif dan juga terminal negatif. So itu adalah aruhan elektromagnet. Boleh nampak muka saya? Lihat. Okey, kalau ada lag ataupun suara saya yang apa nama ni, damit kah, beritahu kalau suara saya damit Okay. So seteruskan pada topik kita pada hari ini, iaitu bab 5 tentang keelektromagnetan, iaitu bab 5.1 elektron. Tadi saya dah cakapkan, kita nak dapat hasilkan elektrik, kita perlu aruhkan daya magnet, di mana aruhan daya magnet ini menyebabkan elektron tu tadi dia mengalir daripada terminal negatif kepada terminal positif. Apabila dia ada elektron yang mengalir tu, ada elektron yang mengalir, maka elektron tu tadi dia akan menghasilkan daya elektrik, di mana daya elektrik ni kita gunakanlah untuk kita bekerja. Kita tukarkan, gunakan prinsip keabadian tenaga, kita tukarkan tenaga elektrik kepada tenaga kinetik. Jadilah kipas, kan? Contohlah kegunaan elektrik. So, hari ini kita akan lebih kenali elektron. Tadi kita belajar tentang dia mesti di dalam konduktor. Kan, dia mesti di dalam konduktor. Bagaimana pula kalau dia elektron ni di dalam vakum? Ingat lagi apa itu vakum? Apa itu vakum? Macam mana kondisi itu dipanggil sebagai vakum? Apakah kondisi yang itu yang dipanggil sebagai vakum, keadaan vakum? Keadaan vakum ni macam mana, kelas? Siapa tahu? Siapa tahu? Siapa tahu? Ni, kucing ni tahu? Oh, kucing. Tahu? Dibah. Dibah tahu Dibah? Apa itu keadaan vakum Dibah? Tolong saya jawab. Keadaan vakum macam mana? Keadaan vakum tu keadaan yang macam mana? Keadaan yang apa? Iman apa? Apa? Apa bunyi tu? Okey, Iman, tolong Iman. Apa dia Iman? Keadaan vakum itu keadaan yang macam mana? Vakum. V-A-K-U-M. Vakum. Keadaan yang vakum. Ataupun Amira? Amira ingat? Amira ingat macam mana keadaan vakum? Keadaan yang V-A-K-U-M. V-A-K-U-M. Apa itu keadaan vakum? Sudah tahu? Mengandungi elektron? Bukan. Keadaan vakum itu adalah keadaan di mana
Mana satu kawasan yang tertutup tersebut, okay, dia tiada udara. Okey, kawasan tersebut dia tidak mengandungi udara. Contohnya seperti dekat space sana, dekat angkasa sana, dia tiada udara. Okey, dia langsung tiada udara. Kalau kamu pergi sana memang kamu tidak boleh bernafas lah sebab dia tiada udara. So kita sekarang ni belajar tentang macam mana elektron itu bergerak dalam keadaan vakum. Dalam keadaan vakum boleh ke dia bergerak? Sebab kalau kita nak hasilkan elektrik, kita nak hasilkan elektrik, elektron pun dia mesti mengalir daripada terminal negatif kepada terminal positif. So untuk memberikan penjelasan kepada tersebut, maka pihak ahli saintis dia ciptalah satu tiup ni, dia cipta satu tiup ni. Iaitu tiup ni dipanggil sebagai tiup sinar katod. Tiup sinar katod ni banyak digunakan di dalam setiap elektronik yang ada dekat dunia ni. So tiup elektronik ni mulai terkeluar ataupun teknologi dulu ni teknologi dulu ni tau. Ni teknologi zaman P. Tiup sinar katod ni. Di mana tiup sinar katod ni paling popular dia digunakan dekat yang paling popular digunakan dekat osiloskop sinar katod ni. Nampak ni. Ni tahu apa ni? Ini adalah untuk kita cek degupan jantung. Skrin ni macam mana boleh skrin ni boleh tit macam ni. Itu adalah hasil daripada sinar katod tersebut. Televisyen juga, macam mana televisyen dia boleh hasilkan cahaya tersebut. Cahaya macam ni. Tapi televisyen yang sekarang ni dia nipis kan. Jadi dia punya teknologi dia lebih kuat lah, lebih tinggi lah. Kalau TV nipis ni, telefon smartphone kamu pun dia gunakan teknologi lebih tinggi daripada sinar katod ni lah. Tapi dulu kalau kamu nampak TV, TV yang dulu dia akan sangat tebal. Sebabkan di dalam TV yang dahulu kita ada satu tiup sinar katod. Kalau TV dulu, dia mesti TV dia akan jadi ada panjang macam ni dekat belakang dia kan. Dia akan ada panjang macam ni. Lepas tu baru dia ada skrin dia dekat sini. Ini skrin dia. Cantiknya lukisan. Ni dekat dalam dia ni mesti dia ada satu tiup sinar katod. Tiup sinar katod ni, inilah yang akan menghasilkan cahaya yang kamu nampak tu juga kat sini. Tiup sinar katod ni. So macam mana dia hasilkan cahaya tersebut? So dia gunakan tiup sinar katod. Selain daripada televisyen, dia ada juga dekat dalam ini tiup sinar katod yang ada dalam televisyen kamu yang lama dulu. Saya pernah gunakan televisyen macam ni. Saya pernah guna ni. Saya pernah guna ni waktu kecil dulu. Di dalam TV kamu tu dia ada ni je pun sebenarnya. Ini kotak dia. Lepas tu dia ada elektronik dia dekat bawah tu. Kita cari ni mana yang ni lah macam ni. Macam ni. Ni lah TV kamu yang dulu-dulu. TV yang macam ni. Yang sinar katod tu. Ini adalah TV sinar katod. TV sinar katod. Di dalam dia yang desktop dahulu pun juga laptop bukan komputer yang kita panggil sebagai komputer dahulu. TV dia pun macam ni juga. Dia gunakan sinar katod untuk dihasilkan. Sebab tu kalau kamu mendekat kepada skrin ni, kamu akan rasa bulu kamu meremang. Tidak macam TV sekarang lah. Kalau kamu dekatkan dengan TV ni, bulu kamu rasa meremang. Sebab kenapa? Sebabkan dia adalah sinar katod. Dia bukan cahaya yang biasa. Sinar katod dengan cahaya yang biasa berbeza. Cahaya yang biasa itu adalah foton yang bakal kamu belajar dekat bab 7 nanti. Itu kuantum nanti tu, nantilah. Itu bab 7 nantilah. Itu adalah foton. Tapi sinar katod dia adalah elektron. Bila dia terkena pada skrin pinaflow, maka dia akan menghasilkan cahaya. So boleh kita teruskan. Sekarang ni boleh so apakah fenomena yang berlaku di dalam tiup sinar katod tersebut? Ada dua fenomena yang kamu perlu tahu. Di mana pertama kita ada pancaran termion, yang kedua adalah sinar katod itu tersendiri. So, di dalam sinar katod, tiup sinar katod, dia ada satu, kita kenali dulu apakah bahan-bahan yang ada di dalam tiup sinar katod. Pertama, kita ada bekalan kuasa. Bekalan kuasa ni dia bersambung kepada filamen.
Okay, filamen. Okay, dia bersambung kepada filamen. Lepas tu kita ada satu plat katod, satu plat katod yang dekat dengan filamen. Okay, yang dekat dengan filamen plat katod, di mana plat katod ini disambung kepada wayar. Dia ada bekalan kuasa VLT ataupun dengan kata lain voltan lampau tinggi. Maksudnya voltan yang teramat tinggi lah. Dia perlukan voltan yang teramat tinggi. Okay. Untuk dia membolehkan elektron ini terbebas nanti atau terbebas dan juga menembak ke sebelah. Okay. Lepas tu kita ada satu lagi plat, okay, iaitu kita panggil sebagai plat anod. Okay, plat anod. Okay, yang ni plat anod. Di mana plat anod ni pun akan disambung kepada bekalan kuasa VLT. So ada dua bekalan kuasa dekat sini, satu dengan dua. Yang 6 volt ni tadi untuk memanaskan filamen tungsten saja. Bila kita bekalkan kuasa pada filamen tungsten ni dia akan panas. Dia akan panas, okay. Menyebabkan katod nanti dia akan panas juga. Okay, lepas tu kita ada satu bekas yang tertutup. Ni bekas ni yang tertutup dan di dalam bekas ni dia adalah dalam keadaan vakum. Di dalam keadaan vakum ni tadi. Okay, vakum tadi apa? Vakum tadi adalah tempat yang tiada udara. So maksudnya dalam ni tiada partikel udara langsung. Okay, maksudnya kosong di sini, tak ada udara. Okay, itu adalah vakum tadi. So kita ada anod, kita ada katod, kita ada filamen, dan kita ada bekalan kuasa untuk panaskan filamen, kita ada bekalan kuasa VLT untuk menyambungkan katod dan juga anod. Cuma dekat sini sekarang ni, ini belum tersambung tau. Ini masih lagi dalam keadaan vakum sebenarnya. Ini masih lagi dalam keadaan vakum sebenarnya. Okay. Okay. Kita teruskan. So apakah itu pancaran termi-ion? Okay. Kalau pancaran termi-ion, ni dia mesti berlaku dekat katod dan juga dekat filamen. Dekat katod dan juga dekat filamen ni. Dia berlaku apabila filamen ni mendapat bekalan kuasa, dia akan panas. Lepas tu menyebabkan plate katod ni dia akan panas juga. So, pemancaran elektron akan berlaku apabila logam itu panas. So, macam ni proses dia. Filamen tungsten ni panas akan menyebabkan katod ni tadi panas. Okay, apabila dia panas, maka elektron akan terpancar daripada permukaan katod. Bermaksud elektron itu datang daripada katod ni tadi. So dia akan terpancar keluar. So dengan kata lain, apakah itu pancaran termi-ion? Pancaran termi-ion adalah pemancaran elektron daripada permukaan logam. Dia mesti logam yang dipanaskan. Itu adalah maksud pancaran termi-ion. Itu adalah istilah yang pertama yang perlu kamu tahu dan juga kenali. Okay? Di mana pancaran termi-ion tadi dia adalah pancaran elektron daripada permukaan logam yang dipanaskan. Dia datang daripada, okay, kenapa dia dipanggil sebagai pancaran termi-ion? Sebab dia ada terma dan juga ion. Ion ni tadi merujuk pada elektron. Terma ni tadi merujuk kepada dia dipanaskan. Okay, dia dipanaskan. So ion, elektron, terma ni tadi terma. Thermal datang pada perkataan thermal. Ingat lagi bab 4, perkataan 4 dulu. Kita baca tentang haba, terma. Okay, terma, termion. Termion lah dalam bahasa Inggeris dia. Okay, dalam bahasa Melayunya, termion. Okay, so itu adalah pancaran termi-ion. Termi-ion berlaku hanya dalam katod dan juga tungsten filamen. Apabila katod dia panas, maka elektron dia akan terpancar. So, seterusnya apa yang berlaku? Sinar katod. Okay. Apabila dia sudah terpancar, maka dia akan membentuk satu sinar katod apabila elektron tersebut dia akan bergerak dengan kelajuan yang tinggi di dalam vakum ke anod. So anod ni dia adalah bercas positif. Okay, dia akan pergi ke terminal positif. Nampak ni, dia pergi ke terminal positif. Maka inilah terminal positif. So ini adalah positif. Ini pula
adalah negatif. Kenapa dia negatif? Sebab dia datang daripada terminal negatif. Okay. So elektron ni tadi dia adalah elektron dia bercas negatif. So apabila dia anod ni terpasang, maka elektron tadi tu dia akan travel secara lurus ke anod. Secara lurus ke anod. Tak lurus ke sensor. Secara lurus ke anod dengan kelajuan yang sangat tinggi. Okey, kenapa dia boleh dalam keadaan kelajuan sangat tinggi? Sebab dia berada dekat dalam keadaan vakum. So, bila dalam keadaan vakum, maka tiada partikel-partikel udara yang menghalang dia untuk dia terus memecut. Untuk dia terus memecut, dia accelerate. Untuk dia terus accelerate, accelerate dengan keadaan maksimum. Okey, maksimum. Dengan keadaan maksimum. Okey, so dia akan terus accelerate dengan keadaan maksimum. Okey. Accelerate dia secara seragam lah. Maksudnya di sini daripada katod ni tadi, elektron itu akan memecut dengan keadaan seragam. Okey. Daripada 2 meter per kilometer per second kepada 4 kilometer per second, dia akan memecut secara seragam. Okey, maka elektron itu dalam keadaan kelajuan yang sangat tinggi ke anod. Okey, itu adalah sinar katod. So kita boleh kata bahawa sinar katod itu apa? Ia adalah alur elektron. Kenapa digunakan perkataan alur? Sebabkan dia bergerak daripada katod kepada anod dalam keadaan lurus. Dia bergerak dengan keadaan yang lurus. Okay. Setiap elektron dia bukan satu je, semua elektron yang terpancar tadi tu daripada proses termion tadi tu, dia akan tertarik ke anod, menjadi alur elektron yang bergerak dengan kelajuan tinggi dalam vakum. Dia mesti dalam vakum. Kalau tidak dalam vakum, maka dia tidak boleh mencapai acceleration maksimum. Dia tidak boleh mencapai acceleration maksimum. Bila dia tidak boleh mencapai acceleration maksimum, maka dia punya power pun kurang. Maka proses eksperimen ini tidak boleh dijalankan. Tidak boleh dijalankan. So itu adalah pancaran termion. So, pancaran termion dia berlaku dekat katod dengan tungsten, menyebabkan elektron dalam katod tadi terpancar keluar. Kalau sinar katod pula adalah berlaku dalam antara katod kepada anod. Daripada katod negatif kepada positif. Elektron dia sentiasa tertarik kepada positif sebab elektron dia bercas negatif. Dia akan sentiasa tertarik kepada terminal positif. So jadi kita nak kaji macam mana pula sifat-sifat katod ni tadi, sinar katod. Kita fokus kepada sinar katod. So kita nak kaji, macam mana kita nak kaji? Kita kaji dia melalui tiup vakum ni tadi. Kita kaji dia menggunakan tiup vakum ni tadi, di mana tiup vakum ini, di dalam tiup vakum ini bila kita buat susun radas dia, susun radas dia secara ni, dia memang betul-betul macam ni, macam lukisan ni. Cuma di lukisan ni dia akan simbol lah yang betul-betul macam ni. Nanti sebagai video. Yang susun pertama, bila dia jalankan eksperimen ni, dia hidupkan bekalan kuasa, VLT ni. Dia ada dua switch, S1, S2. Switch 1, switch 2. Bila dia hidupkan, dia akan dapati bahawa elektron itu tadi dia bergerak dengan keadaan lurus. Itu adalah sifat sinar katod yang pertama. Sama ke sinar katod dengan pancaran termion ni tadi? Sama juga dia elektron kan? Sama juga dia elektron? Tak sama. Pancaran termion ni tadi adalah pancaran dia memancar keluar apabila ada logam yang dipanaskan. Kalau untuk sinar katod, dia adalah alur elektron. Alur elektron yang tertarik kepada anod. Dia benda yang sama, tapi bila dia mengalami proses yang berbeza, maka dia akan dipanggil berbeza. So bila kita hanya lakukan pancaran termion, dia tiada anod. Dia cuma ada katod saja. Tapi bila ada sinar katod, bila kita pergi kepada sinar katod, maka dia mesti ada katod dengan anod untuk dia anod ni tadi untuk menarik elektron tersebut. Ada orang mau masuk kah? Tidak. Untuk menarik elektron tersebut. Apabila elektron itu tertarik dengan keadaan kelajuan yang sangat tinggi, keadaan kelajuan yang sangat tinggi dalam vakum, maka dia pun akan menjadi sinar katod. Itu beza termion. Termion ni juga, termion ni juga berlaku
apabila logam dipanaskan. Kalau kamu pernah perasan, kalau kamu cuba panaskan besi, apa-apa besi, apa nama ni? Apa nama ni? Yang macam ni? Nail. Kamu cuba panaskan nail. Kan? Kalau kamu panaskan, kamu akan dapati besi tersebut dia akan menjadi kemerah-merahan, mengeluarkan cahaya. Itu adalah pancaran termik ion. Itu adalah pancaran termik ion yang mengeluarkan cahaya. Okey, tapi kalau pancaran sinar katod, sinar katod dia macam television kamu tu. Menyebabkan kalau kamu mendekat ke bulu roma kamu akan beremang. Sebabkan dia ada elektron dan juga dia ada positif dan juga dia ada negatif. Itu sebab kamu punya bulu roma tu meremang kalau mendekat. Dan okey, so itu adalah sinar katod dan juga sinar pancaran termik ion. Kenapa dia pancaran? Sebab dia keluar. Kalau sinar, kenapa dia sinar? Sebab dia berada dalam keadaan yang lurus. Ray. Scattered ray dalam bahasa Inggeris, scattered ray. Okey. Lepas tu daripada ni juga, daripada tube vakum, eksperimen tube vakum ni juga kita dapat tahu bahawa sinar katod ni dia bercas negatif sebabkan dia adalah datang daripada elektron. Dia mestilah bercas negatif. Elektron sentiasa bercas negatif. Kamu ingat lagi kan apa itu elektron? Kalau perlu rasa ini adalah atom. Ada dua petala. So petala ni dekat petala ni ini kita panggil sebagai elektron yang bercas negatif. Di sini ada proton dan juga neutron. Kan? Ini yang digunakan, ini yang keluar daripada logam tersebut. Di dalam atom tersebut dia ada elektron. Elektron di dalam atom tu dia keluar, maka dia bercas negatif. Okey. Dan juga melalui tube vakum ini didapati juga saintis juga dia dapat menyebabkan skrin berpendaflor bercahaya. Dia mesti hanya skrin berpendaflor saja. Dia tidak boleh skrin kaca ke apakah. Mesti skrin yang berpendaflor. Bila skrin yang berpendaflor ni dia terkena sinaran katod ni tadi, maka dia akan menyebabkan skrin pendaflor ini bercahaya. Dia akan menyebabkan skrin pendaflor tersebut bercahaya. Okey. Selain tu, saintis juga digunakan tiup pemesongan di mana kalau kamu lihat di dalam tiup pemesongan ini tadi adalah katod dan juga tungsten yang sebenarnya dia memang betul-betul dekat macam ni. Tungsten sini, katod sini. Ini plat katod. Okey. Katod, lepas tu ini adalah plat anod. Ini adalah plat anod. So, elektron tu tadi dia mengalir sinar katod tu tadi dia mengalir daripada katod ke anod sini. So, anod ni dia seolah-olah seperti ring tau. Dia seolah-olah seperti ring. Kalau kamu lihat dia buat dia area, dia adalah ring. Ring macam ni, ring yang panjang. Macam ni. Macam ni dia sebenarnya. Ini. So, elektron tu tadi dia akan tembus. Dia akan bergerak lurus kan? Dia bergerak lurus tapi dia menuju ke arah anod. So, dia akan masuk dari sini, dia akan tembus ke sini. Lepas tu dia akan menyentuh kepada grid berpendaflor ni tadi. Kenapa kita guna grid berpendaflor? Sebab kita nak lihat. Apabila elektron tu tadi, elektron menyentuh grid berpendaflor, maka grid berpendaflor ini dia akan bercahaya. Cahaya itu yang menjadikan pemerhatian kita untuk kita melihat sifat dia. So apabila elektron tadi dia dah tembus anod dengan kelajuan yang sangat tinggi, daripada sini, daripada point A kepada point B dia memecut. Kan, daripada point A kepada point B dia memecut. Dia memecut secara seragam. Lepas anod ni tadi dia akan terus terpecut, di sini ke grid pendaflor dengan keadaan laju yang seragam pula. Bukan laju lagi di sini tadi laju, acceleration. Ini velocity. Di sini dia accelerate. Di sini velocity. Velocity yang seragam. Di situ dia adalah velocity yang seragam. Selepas dia melepasi anod, dia akan terus menghadapi velocity yang seragam. So bila dia sentuh grid berpendaflor maka dia akan bercahaya. Kemudian kita ada letak dua plate yang berbeza. Di mana plate yang berbeza ni dia ada mempunyai charge positif dan juga terminal negatif. Ini terminal negatif, ini terminal positif berdasarkan kamu punya power di sinilah.
sini mestilah positif, so ada terminal positif. Di sini mestilah negatif kan, terminal negatif kan. So kita tahu bahawa elektron tadi dia bergerak lurus. Sepatutnya dia akan bergerak lurus ke sini kan. Dia akan bergerak lurus ke sini. Tapi apabila dia masuk dalam grid berpindah flow ini dipengaruhi oleh medan elektrik. Okey, medan elektrik. Dipengaruhi oleh medan elektrik. Ini medan elektrik. Okey. Dia ada positif, dia ada negatif. Maka elektron itu dia akan terpesong ke arah positif. Dia akan terpesong ke arah positif. So kita dapat mengubah arah elektron tersebut yang sepatutnya bergerak lurus, tapi apabila dia masuk dalam medan elektrik maka dia akan terpesong ke arah positif. Kalau kita letak positif ke atas maka dia akan terpesong ke atas lah. Maka dia akan terpesong ke atas. Terpesong ke atas. Okay, kalau positif dekat bawah dia akan terpesong ke bawah. Dia tidak akan pergi ke negatif sebab elektron itu sendiri adalah negatif. Kita dapat tahu bahawa positif dan negatif sahaja yang boleh tertarik. Okey, itu yang didapati. So sifat yang keempat, so sinar katod tersebut, sinar katod ni tadi dia dapat dipesongkan oleh medan elektrik. So yang pertama tadi kita tahu bahawa dia bergerak lurus. Okey, pertama dia bergerak lurus. Kedua dia bercas negatif, so dia elektron. Ketiga dia menyebabkan skrin berpindah flow itu bercahaya. Apabila elektron tu tadi dengan kelajuan yang maksima, bila dia sentuh skrin pindah, dia langgar skrin pindah flow tu tadi, maka dia akan mengeluarkan cahaya. Okey. Okey, dia akan mengeluarkan cahaya. Okey, itu. Dan yang terakhir, okey, saintis lakukan sebabkan dia kalau medan elektrik dia boleh dipesongkan oleh medan elektrik, so saintis pun dia cuba lagi dia lekatkan magnet pula. Dia magnet pula. Macam mana medan magnet ni memberi kesan kepada memberi kesan kepada sinar katod ni tadi. Macam mana magnet ni memberi kesan kepada sinar katod. Okey, so kita lihat dekat sini. Okey, di sini dia ada letak satu palang maltis. Ini ratas ni kita panggil sebagai tiup palang maltis. Okey, kenapa tiup palang maltis? Sebab kita letak satu tiup palang maltis yang berbentuk tambah ni tadi. Bentuk tambah ni tadi. Pertama, dia akan pancarkan, dia akan hidupkan sinar filamen tadi panas, maka katod ni tadi akan menghasilkan elektron pancaran termion. Tekan elektron yang terpancar ni tadi dia akan tertarik ke anod. Dia akan tertarik ke anod dan menembusi anod yang ring tu tadi, seolah-olah ring tu tadi. Okey, dan terus pergi ke palang maltis. Okey, sekarang ni kita tahu bahawa sinar katod dia bergerak lurus. Dengan kata lain, elektron dia bergerak lurus. Okey, dia bergerak lurus kan ke arah anod tadi. Dia bergerak lurus. Lepas tu bila dia bergerak lurus, dia akan melanggar palang ni tadi. Palang yang dilanggar ini tadi dia tidak akan tersampai kepada skrin berpindah flow ini. Maka dekat palang ni tadi dia akan bentuk bayang-bayang dekat skrin tersebut sebab dia tidak sampai. Dia sampai di palang ni je. Dia bergerak lurus, dia tidak boleh tembus palang maltis ni tadi kan. Maka dia akan membentuk satu bentuk bayang-bayang yang serupa dengan palang maltis ni tadi. So di sini dia akan nampak cahaya lah, dia nampak cahaya. Bukan sinar katod dah, dia nampak cahaya. Okey. Dia nampak cahaya dekat sini. So, cahaya lepas tu bayang-bayang. Ini menunjukkan sinar katod dia bergerak lurus. Okey, dia bergerak lurus. Kemudian, berlaku pula apabila lepas tu saintis ni dia ambil satu medan magnet, letakkan dekat bawah ataupun dekat atas. Dia letakkan dekat bawah, dia nampak bahawa shadow tu tadi dia terpesong. Shadow tu tadi dia terpesong. Dia bayang-bayang tu tadi dia terpesong. Okey, dia terpesong ke arah mengikut cara macam mana dia mau tahu arah mana dia terpesong. Kita gunakan teknik petua tangan kiri Fleming tadi. Petua tangan kiri Fleming tadi. Okey, kita gunakan teknik petua tangan kiri Fleming. Ingat lagi tak? Ni cuba tengok jari sir ni. Ni, ingat lagi tak teknik petua tu? Yang ni kalau kamu lihat ibu jari ni, ini adalah arah daya. Sepatutnya arah bayang-bayang itu terpesong. Kan arah daya. Kalau ini itu ada arah arus elektrik. Kalau kita belajar dekat aruhan dekat ke elektromagnetan kan, ini adalah arus elektrik jari telunjuk. Jari hantu ni pula itu adalah arus medan
Salah. Dari telunjuk ini adalah arus medan. Jadi hantu ini adalah arah arus kan, dari arah arus kan. Okay, so arah arus ni tadi sama dengan arah elektron. Arah elektron tu pergi mana? Daripada anod ke katod. Daripada katod ke anod. So ini akan sentiasa menuju ke arah anod. Okay, cara ini. Ini pula ini menunjukkan ke arah medan elektrik, medan magnet tersebut. Ini pula daya. Okay, daya ni lah yang menunjukkan arah mana bayang-bayang itu terpesong. Okay, arah mana bayang-bayang itu terpesong. Okay. Tu tadi, so bila diletakkan sini, dia dapati bayang-bayang tersebut terpesong. So kita cuba buat. Ini tadi arah ni. Ini tadi adalah arah, arah elektron. Elektron ni daripada kiri ke kanan. Daripada kiri ke kanan. Lepas tu ini adalah medan elektrik. Okay, medan elektrik dari S, untuk selatan ke bawah. So, macam ni. Okay. Dia macam ni. So medan, so bayang-bayang tu dia terpesong ke sana. Ke dalam skrin. Macam tu. Aduh, sakitnya tangan saya. Okay. Memang tangan saya pun terpesong juga. Okay. So itu cara untuk gunakan macam mana bayang-bayang tu terpesong. Terpesong ke mana bayang-bayang tu. Okay. So ini nanti selalu jugalah dia akan tanya pergi arah mana terpesongnya. Menggunakan bayang-bayang plate matis ni tadi, dia akan pergi ke mana. Bayang matis ni tadi, dia akan pergi ke mana. Okay. So di situ kita dapat tahu bahawa sifat yang seterusnya sinar katod, okay, dia akan terkesan oleh ini tadi dia dapat dipesongkan oleh medan elektrik. Okay, sifat yang seterusnya dia dapat dipesongkan oleh apa? Medan apa ni? Ni. Medan magnet. Nah, ini dah sifat yang seterusnya. Okey. Jadi tadi, so ulang lagi. Pertama, kita dapat tahu sinar katod ni dia bergerak lurus. Dia bergerak lurus. Lepas tu dia bercas negatif. Okey, di mana dia tertarik. Kenapa dia dapat tahu dia bercas negatif? Sebab dia tertarik ke arah anod yang terminal positif. Okey, lepas itu bila dia tersentuh skrin ni, ni skrin ni, skrin Penaflow ini adalah skrin Penaflow ni. Ini skrin Penaflow. Bukan seluruh ni skrin Penaflow, ni je. Okey, skrin Penaflow bila dia melanggar elektron tu yang berkelajuan tinggi tu melanggar skrin Penaflow tu, dia akan menyebabkan skrin Penaflow itu bercahaya. Sama juga dengan ni. Sama juga dengan ni. Okey, grid berpenaflow. Grid ni, ni grid berpenaflow. Okey. So, secara rumusannya, kalau di dalam tiup pemesongan ni tadi, ini adalah switch 1. Switch 1 di mana dia bersambung dengan filamen. Switch 2 dia bersambung dengan terminal positif dengan terminal negatif ni tadi. Okey, itu adalah S2 dan juga bersambung dengan anod. Okey, dia bersambung dengan anod S2. Okey, apabila kita hidupkan S1 dengan S2, silap, dia ada S3 juga. Silap ni. Maksudnya di sini dia ada S2 ni dia bersambung dengan anod sahaja. Anod dan juga katod. Ini adalah S2. Ini adalah S2. Okey. Lepas tu ada S3 di mana S3 adalah dia bersambung dengan terminal positif dengan terminal negatif. Terminal positif dengan terminal salah. Dipendek tadi. Okay, dia bersambung dengan terminal positif dan juga terminal negatif. Positif, negatif. Okay. So ini adalah ada 3 switch. Satu tungsten dengan katod. 2 S2 anod katod. S3 terminal positif, terminal negatif. Ini adalah S3. So apabila kita hidupkan apabila kita hidupkan S1 dengan S2, dekat grid ini tadi, okey, dekat grid ini tadi, grid ini akan menghasilkan satu garis lurus bercahaya Penaflow, dekat grid ni. Dia akan nampak lurus dah. Okay, dia akan nampak lurus dah. So, hidupkan S1 dengan S2. Okay, S1 dengan S2 maksudnya terminal ni tadi, ini tidak berfungsi ni. Ini tidak berfungsi.
Ni dengan ni tidak berfungsi. Okay, dua ni. Okay, yang fungsi cuma adalah katot dengan anod. Katot ni tadi buat pancaran term ion, elektron tertarik ke anod, maka dia akan terus berjalan lurus dan menghasilkan satu garis lurus dekat grid pindah flow bila elektron tu melanggar grid pindah flow tersebut. Okay. Itu yang berlaku apabila S1 dengan S2 dihidupkan. Mana tiada palang pun, tiada positif, tiada negatif. Nampak palang tu atas bawah ni tiada positif dengan tiada negatif. So kita dapat tahu bahawa sinar katod bergerak secara lurus. So apabila kita hidupkan S3 ni tadi, kita hidupkan switch S3 ni, maka terhasillah satu palang negatif, satu palang positif. Lepas tu kita hidupkan S1, S2, S3. Maka elektron tadi dari sini dia bergerak lurus ke anod, bergerak lurus lagi. Bila masuk dalam grid pindah flow, dia ada terkesan dengan daya elektrik, maka dia akan terpesong kepada positif. Dia akan terpesong kepada positif sebab elektron dia tertarik. So kamu akan dapati bahawa elektron itu dia tertarik. Dia akan menghasilkan satu garisan yang terpesong ke positif. Contoh macam ni video ni saya tunjukkan. Okay, ni. Okey, ini apabila palang atas ni, palang terminal ni tadi, terminal positif dengan negatif S3 ni tidak dihidupkan. Okey, sepatutnya dia berjalan lurus saja. Dia berjalan lurus dia ke sini kan. Dia sepatutnya berjalan lurus dia ke sini. Tapi dia cakap streamer ni dia terganggu sikit sebab dekat bawah ni dia terlampau dekat dengan elektrik ni. Dia terlampau dekat dengan bahagian-bahagian elektrik ni. Maka dia terpesong sedikit. Jalur warna biru ni dia sepatutnya lurus dia cakap. Terkesan dekat wayar-wayar ni. Ini yang menarik dia menjadi bawah. Nampak dia terkesan. Di sini. Ini yang kuasa ni yang menyebabkan dia terpesong sedikit. Sekarang ni dia buat atas ni positif. Dia buat atas ni jadi positif. Nampak dia pergi positif ni, nampak positif. Bawah ni dia jadi negatif. Okay, on. Ni on. Ni S3 dia on kan. Okay, fokus ni dia cakap. Okay, naikkan kepada voltage yang tinggi. Voltage yang tinggi. Nampak? Dia akan terpesong ke arah terminal plat positif. Okay, so ini adalah grid berpindah flow. Nampak? Di sini tak ada cahaya kan, yang nampak tiba-tiba di sini ada cahaya. So kan apabila elektron tu melanggar grid berpindah flow tu, dia akan menghasilkan cahaya. Tapi apabila dia terkena positif, nampak sekarang ni dia tukar terminal. Bawah ni pula yang positif, ni pula yang negatif. So dia hidupkan perlahan. Dia akan terpesong ke bawah. Okay, itu adalah tiup pemesongan. Itu adalah tiup pemesongan. Okey, kita lihat pula pada tiup palang matis. Palang matis tu. Palang matis ni dia ada ni. Dia ada palang matis ni yang bentuk tambah ni. Okey. So apabila kita hidupkan, ini adalah tiup palang matis tadilah. Sepadam semua. Okey. Okey, ini adalah tiup palang matis. Kita ada S1, kita ada S2. Kita ada S1 dengan kita ada S2. So sekarang ni kalau kita hidupkan sahaja S1, maka yang berlaku adalah di mana filamen S1 ni tadi dia bersambung kepada filamen saja kan. Filamen ni tadi dipanaskan dan juga menyebabkan katod ni tadi akan terpanas, akan menghasilkan pancaran termion. Dia akan menghasilkan pancaran termion. Okey, termion. Okey. So dia akan memancarkan. So anod ni dia tidak hidup, maka elektron tu dia tidak akan tertarik kepada anod. Bila dia tertarik kepada anod, maka dia akan hasilkan pancaran termion saja yang berlaku. Okey, pancaran termion. So anda akan dapati bahawa cahaya daripada filamen tungsten yang panas dihalang oleh objek lekat iaitu palang matis tadi. Kamu akan still nampak bayang-bayang dekat sini. Tapi skrin berpindah flow di sekeliling ni dia tidak akan terhidup sebab elektron tidak sampai di sini pun. Dia terpancar di sini je.
Okey, yang sampai dekat sini, dekat skrin ni cumalah cahaya sahaja. Cahaya sahaja yang sampai kat sini. Okey. So maka yang terbentuk hanyalah bayang-bayang sahaja. Bayang-bayang sahaja yang terbentuk. Okey. So apa pula terjadi kalau kita hidupkan S1 dengan S2? Di mana S1 dengan S2 ini apabila kita hidupkan S2, iaitu yang ni, maka anod ni pun terhidup. Okey, anod ni pun terhidup. Okey, yang positif ni. Anod ni pun terhidup. So ini pun akan menghasilkan pancaran termik ion, menghasilkan elektron. Elektron itu terbebas. Bila dia terbebas, lepas tu anod pun hidup, dia mempunyai positif, maka dia akan pergi ke arah anod secara lurus. Okay, dan terus tembus anod dan terus melanggar matis. Bila dia melanggar matis ni tadi, maka terbentuklah bayang-bayang. Okay, terbentuklah bayang-bayang. Tapi apabila ada yang telah mendapat menembusi palang matis tu tadi, dekat bahagian tepi ni tadi, elektron-elektron yang dapat tembusi ni tadi, ini akan menyebabkan skrin ni tadi dia akan bercahaya. Bercahaya biru tadi tu, biru tu hijau dan nanti akan mengalihkan. Ini akan menjadi bercahaya. So kan elektron-elektron tu dah dapat melanggar skrin berpindah flow ni. Itu yang berlaku. Okey, sekarang ni kita ada dapat sini, kita ada dapat elektron, sini kita dapat bayang-bayang. So kita dah hidupkan S1 dengan S2. Lepas tu kita tambah lagi magnet. Magnet dekat bawah ni. Tambah lagi magnet. Okey, bila kita tambah magnet, bayang-bayang ini dia akan terpesong. Terpesong macam ni. Okey, bila kita tambah magnet, dia akan terpesong. So elektron tadi dia daripada sini, okey, di sini dia akan tembus ke sana. So medan elektrik dia dari sini. Okey, ini adalah medan elektrik. Okey. Bukan, ini adalah medan magnet. Ini medan magnet. Ini adalah medan elektrik di sana. So kita gunakan teknik apa nama ni? Tangan kiri Fleming. Kita gunakan tangan kiri Fleming. Ni di sini. Ini adalah arah elektron. Boleh nampak jari se ke? Boleh nampak jari se? Sedang buat asing ni. Salah. Mana? Okey ni. Fokus kepada skrin se. Fokus kepada skrin se. Janganlah pin. Nanti kamu tidak boleh pula. Tengok. Okey, fokus buat skrin kamu jadi dua. Fokus pada jari se. Okey, sekarang ni ini kalau kamu lihat kepada gambar rajah ni tadi. Okey, kita arahkan kepada kiri ke kanan. Kiri ke kanan itu adalah arah elektron ataupun arah arus elektrik tadi. Lepas tu kita nak cari pula arah medan elektrik. Medan elektrik ni arah dia keluar daripada skrin. So kita belokkan keluar daripada skrin. So sekarang ni ini arus elektrik, elektron tadi, ini bayang-bayang, bukan, ini medan magnet. So kita dapat tahu ini adalah force. Force itu merujuk kepada arah bayang-bayang. So bayang-bayang itu akan ke bawah macam ni. Akan ke bawah macam ni. Okay, so kita lihat pada penerangan dia lah. Okay, satu bayang-bayang akan dihasilkan oleh cahaya filamen tungsten panas dan satu lagi bayang-bayang lagi akan dihasilkan oleh pemesongan sinar katod apabila magnet bar didekatkan pada tiup. Dan arah pemesongan sinar katod ni, arah pemesongan tu dia mestilah boleh ditentukan oleh petua tangan kiri Fleming. Ni nah. Ibu jari kamu adalah daya, arah bayang-bayang, arah bayang-bayang tersebut. Lepas tu jari tunjuk kamu itu adalah medan magnet. Arah medan magnet ni tadi ini di sini. Sini adalah medan magnet, arah medan magnet. Lepas tu kita ada arus elektrik ataupun arah elektron. Ataupun arah sinar katod. Adalah benda yang sama je lah. Arah sinar katod. Itu adalah untuk jari hantu kamu. So nak tentukan arah bayang-bayang tu bagaimana? Kita gunakan teknik petua tangan kiri Fleming. So kita lihat video ni. Video minit berapa tu tadi dia cakap? Minit ke 5.26. Minit ke 5.26. Nanti saya bagi kamu ni ya. Okey, sekarang ni kita lihat video ni. Okey, kalau kamu nampak ni, ini adalah skrin berpindah flow. Ini kaca aja. Tapi ini kaca. Yang ni, yang bersalur di kelabu ni, itu adalah skrin berpindah flow. Okey, kat tengah ni ada palang matis. Ni adalah palang matis. Nampak?
Kamu nampak di sini kita ada bayang-bayang. Okey, sekarang ni dia hidupkan S1 dengan S2 terus. S1 dengan S2 terus. Okey, sini dia ada bayang-bayang yang dihasilkan oleh palang matis ni tadi. Sebab elektron tidak boleh tembus palang matis. Okey. Lepas tu dekat tepi ni kalau kamu nampak elektron yang berjaya tembus palang matis ni tadi, dekat celah-celah palang matis ni, dia akan menyebabkan skrin berpindah flow tersebut bercahaya. Nampak? Dia akan menyebabkan skrin pindah flow itu bercahaya. Dekat kawasan vakum ni tak ada apa nampak cahaya kan? Dekat kawasan vakum ni tak ada apa nampak cahaya. Tapi dekat skrin ni tiba-tiba ada cahaya. Sebab ada elektron yang melanggar skrin berpindah flow. Okay, dia berwarna hijau. Okay. Ni. Ini kalau kamu nampak depan sana. Okay, ini adalah bayang-bayang dia dihasilkan oleh matis tadi. Dekat tepi-tepi ni, sebab elektron dia berjaya tembus, maka dia akan menghentam dinding skrin pindah flow. Kan? Itu. Ni magnet. Ni magnet. Ni utara, ni selatan. Nampak? Terpesong bayang-bayang. Nampak? Lampu berpindah flow tadi, dia terpesong. Betul tangan kiri. Kathod pada anode, daripada kathod ke anode. Medan magnet daripada utara ke selatan. Itu kamu kena ingatlah. Arah medan magnet utara ke selatan. Okay, boleh. Ini adalah pemesongan. Kalau kamu lihatlah. Okay, itu adalah pemesongan yang berlaku. Ustaz ni faham tak? Faham tentang tiup pemesongan dan juga tiup palang matis ni tadi? Tiup palang matis ni ada dua. Pertama, dia menunjukkan bahawa cahaya itu bergerak lurus. Ini tadi cahaya aja tau. Kalau dia daripada pancaran termion, dia hanyalah cahaya saja. Tapi bila dia ada hidupkan anod, maka dia akan menjadi sinar katod. Dia akan menjadi sinar katod. Iaitu sinar yang dihasilkan oleh elektron tersebut. Okay. So, lepas tu kalau kita nak cari efek dia dengan ni, magnet, kita letakkan magnet lah mendekat kepada sinar katod tersebut. Ataupun dengan kata lain, mendekat kepada skrin berpindah flow tersebut. Okay, boleh faham Ustaz ni? Okay, seteruskan. So, kita nak kira kelajuan elektron yang kita cakap dari tadi. Kita cakap bahawa elektron itu daripada katod kepada anod. Katod kepada anod dengan kelajuan yang maksima. Kelajuan yang maksima, anod katod kelajuan maksima. So itu yang kita nak kira sekarang ni. So kita kira, macam mana kita nak kira? Kita dapat tahu bahawa elektron itu dia bergerak ke arah anod ini dengan kelajuan yang maksima. So bila dia bergerak, bila kita cakap bergerak, bila kita cakap bergerak, maka dia mesti ada tenaga kinetik. So elektron ni dia bergerak, dia dapat bergerak daripada apa? Daripada ni tadi, katod ni tadi. Daripada pancaran termiion. Daripada pancaran termiion. Di mana pancaran termiion terhasil daripada apabila elektrik tu tadi memanaskan tungsten menyebabkan ni apa nama ni? Katod ni memancarkan ion. Dia memancarkan ion. Lepas tu dia tertariklah pada anod. Tenaga kinetik. So dengan kata lain, dengan kata lain, tenaga keupayaan elektrik, tenaga keupayaan elektrik ni tadi, dia menggunakan prinsip keabadian tenaga, menukarkan tenaga upayaan elektrik ini tadi kepada tenaga kinetik. Kepada tenaga kinetik. Tapi disebabkan kita berada dalam keadaan vakum, dalam keadaan vakum, elektron ini tadi dia akan menghadapi tenaga kinetik maksima. Dia akan menghadapi tenaga kinetik maksima. Penting maksimum ni penting. So dia mesti dalam keadaan maksimum barulah boleh menyebabkan tiup pindah flow itu bercahaya. Dengan kata lain dia mesti dalam power yang tinggi barulah boleh menyebabkan termiion itu bercahaya. So daripada tenaga keupayaan elektrik iaitu yang ni, formula yang ni, ini merujuk kepada TKE lah. TKE iaitu tenaga keupayaan elektrik. E
Bersamaan dengan elektron darab dengan voltage. Elektron darab dengan voltage. So elektron ni dia adalah pemalar. Okay, dia adalah pemalar. Nilai dia 1.6 darab 10 kuasa negatif 19 kolom lah. Okay, kolom. Okay, iaitu C, kolom 1.6 darab 10 kuasa negatif 19. Ini kamu dah hafal ni daripada 3 tempat lagi ni. Okay, E darab dengan voltage. Voltage berapa yang kamu provide lah. Berapa yang kamu provide. Okay, untuk kamu tenaga elektrik tersebut. Okay, itu. Daripada itu, so daripada prinsip kebadian tenaga iaitu tenaga keupayaan elektrik sama dengan tenaga kinetik maksimum. Okay, maka kita dapat hasilkan TKE sama dengan TKME elektron tersebut, maksimum elektron. Okay, TKE tadi adalah E elektron darab dengan voltage. So tenaga kinetik kita dapat tahu bahawa ini formula tenaga kinetik 1.2 mv square. Pernah dengar kan mv square? Jangan cakap tak pernah dengar. Saya letak m kat sini sebab dia merujuk kepada maksima. Dia mesti adalah velocity yang maksima. Okay, maksimum. Okay, velocity yang maksimum. Ini mass, ini velocity, ini setengah. Maka dia adalah tenaga kinetik lah. Oh, lepas tu mass elektron dia adalah malar. Iaitu bersamaan dengan 9.11 darab 10 kuasa negatif 31 kg. Ini adalah mass elektron mass elektron. So kamu dapat tahulah. So formula dia macam ni lah. Okay, ini selesai? Belum. So kita nak cari velocity. Kita nak cari velocity maksima. So kita dapat cari dia macam mana? So kita buatlah, pakailah formula ni. Okay, pindahkan 2 ni ke sebelah. Kita akan dapat, okay, pindahkan. Dia dapat 2 EV kan. 2 EV sama dengan mv square. Maksima lah. Oh, mesti maksima. Okay, lepas tu kita ambil M ni tadi. Mass elektron ni tadi. Kita bawa pergi sebelah. Kita akan dapati bahawa V square, V maksima square bersamaan dengan 2 EV over M. Bahawa dengan M. Lepas tu kita selesaikan. V square dia akan jadi, kalau bawa sebelah, dia akan jadi punca kuasa lah. Punca kuasa 2 EV bahagi dengan M. So ini adalah formula dia. M ini adalah pemalar yang ni. M. Okay, ini adalah pemalar. Okay. Elektron ni pun sama pemalar. Okay. Ini elektron. Ini elektron ni pun pemalar juga. Okay. Itu ni tadi. Ni. Okay, jangan masuk je. So kalau kamu nak cari V maksima, kena berlangsung kepada voltage lah sekarang ni. Sebab dua ni adalah pemalar. Dua ni pemalar. So voltage ni adalah untuk menentukan V maksima. Kalau kamu lihat video tu tadi, dia akan naikkan voltage tu kan kepada sampailah voltage ni boleh memberikan V maksima kepada elektron tersebut. Okay. Voltage ni tadi dia mesti boleh beri V maksima. Voltage V maksima. Okay, dia mesti beri. Sebab itu kita guna VLT, iaitu voltage lampau tinggi. Voltage lampau tinggi supaya kita dapat capai V maksima. Boleh? So, dengan kata lain, yang perlu kamu hafal adalah untuk formula kali ini, V maksima bersamaan dengan punca kuasa 2 EV over M. Ini perlu kamu hafal. Dan juga inilah supaya kamu dapat terbitkan dia. Terbitkan. Okay. So kita lihat kepada contoh yang terakhir sebelum kita habis. 3 minit lagi ada ni masa ni. Okay. So Rajah 55 menunjukkan alur elektron. Ada alur elektron maksudnya sinar katot lah ni. Dari katot yang dipecut ke arah anod. Mestilah daripada katot kepada anod. Katot kepada anod. So kita ada satu alur elektron. Ini adalah alur elektron. Pada katot kepada anod. Okay, dalam ruangan vakum. Dia mesti dalam ruangan vakum. Kalau tidak, dia akan tidak dapat mencapai V maksimum. V maksimum. Okay. So, beza upaya merentasi katot dengan anod ialah 550 volt. So, kita dah tahu dah V bersamaan dengan 550. Dah sedia dah dia bagi voltage tu. Okay, so GSIM dia pun sudah bagi. GSIM pun dia sudah bagi. Lepas tu elektron pun dia sudah bagi. Sebab dua ini adalah pemalar. Biasanya soalan dia akan bagi teruslah pemalar itu berapa. Okay, so soalan A. Soalan A. So soalan A dia cakap sinilah saya jawab. Berapakah tenaga keupayaan elektrik bagi suatu elektron? So tenaga keupayaan elektrik. So TKE ini tadi bersamaan dengan
EV. Bersamaan dengan EV. E bersamaan dengan EV. Kita gunalah formula ni je. So, E tadi itu apa? E 1.6 darab 10 kuasa negatif 11. 1.6 darab 10 kuasa negatif 19. Darabkan dengan V. V bersamaan dengan 550. 550 volt. So, berapa jawapan dia? Tekan-tekan kalkulator. 8.8 darab 10 kuasa negatif 17 joule. So, dia kuasa. Okay, tenaga, joule. Okay, 8.8 darab 10 kuasa negatif 17 joule. Okay, lepas tu B. Soalan B. Berapakah tenaga kinetik yang diperolehi daripada elektron apabila tiba di anod? Tenaga kinetik pula dia tanya. Ni tadi tenaga keupayaan elektrik. Macam mana kita nak kira tenaga kinetik? Tenaga kinetik maksimum bersama dengan 1.2 mv square kan? Macam mana kita nak kira? Kita ada mass tapi kita tak ada V maksima ni. Berapa V maksima? Kita tak ada tahu V maksima kan? Ni bukan voltage lah, ni V maksima. Okay, V maksima ni berapa? Macam mana kita nak cari? Tak dapat. So, kita gunalah perkataan di mana prinsip keabadian tenaga. Keabadian tenaga di mana kita dapat tahu TKE tadi sama dengan TKM. So kalau TKE adalah 8.8 dan 10 kuasa 17, maka automatik TKM TKM mana tu? TKM bersamaan tenaga kinetik maksima 8.8 darab 10 kuasa negatif 17 joule juga. Ni jawapan B. Senang je. Okey, senang je. Okey, soalan C. Berapakah halaju maksimum elektron? Padam berapakah halaju maksimum elektron? Ni macam mana nak cari halaju maksimum? Kita guna ni formula ni tadilah. Apalah, sepadam pula. Okey, C kat sini. So kita nak cari halaju maksimum. Sama ada kamu nak terbitkan daripada EV sama dengan 1.2 mv square, ataupun kamu tulis je daripada ni terbitan 2 ni tadi, V bersamaan dengan punca kuasa 2 EV over M. Ni V maksimum. So masuk je lah 2 EV. EV tadi kita dapat tahu bahawa 8.8 darab 10 kuasa 17 kan, dan negatif 17 kan. Type je, tak payah tulis lagi. 8 darab 10 kuasa negatif 17. Bagi dengan mass kita dapat tahu 9.11 darab 10 kuasa negatif 31 ni nak mass. So kita kira-kira tekan-tekan kalkulator bahawa velocity dia adalah 1.39 darab 10 kuasa 7 meter per second. Macam tu je cara jawab dia. Okey. So setakat ni boleh tahu? Boleh faham? Boleh faham, sir? Jawablah, sir. Boleh faham, Okey. Kelas. So, sampai sini saja untuk kelas kita hari ini. So, saya harap kamu faham apa yang saya terangkan. So, sebelum habis kelas, saya sebenarnya nak ajak kamu untuk selesaikan satu game ni. Thank you, Amira. Okay, selesaikan satu game ni. Sekejap, mana game? Ni. Okay, boleh tak? Kita main ni dulu. Nak tengok tahap mana kamu faham ke tak? Kamu dengar ke tak apa yang saya cakap? Okay, saya post dekat grup. Sila masuk sekarang. Okay, sila masuk sekarang. Saya akan start kalau dah ramai dah. Saya tunggu. Jangan live. Kalau boleh jangan live dulu live . Jangan live dulu sampai GM. Cepat masuk. Waiting for participants. Come on. Cepat masuk. Sudah bagi dah link dekat grup. Iza masuk sudah. Okey, Diba. Lagi. Farzana sudah masuk. Amira sudah masuk. Lagi. Haikal lagi Mi, mantap. Lagi.
Lagi? Ada lagi ke? Ada lagi? Masuk. Eri. Iman. Okey, semulakan dia terus Okey, Alin, mantap. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 orang sudah. Okey, seteruskan kita lihat siapa yang paling tinggi markah. Tujuh soalan je, mudah je. Oh, baguslah Izzah. Mantap Iman. Come on Farzana, come on. Oh, good lah Izzah. Good job, Farzana. Mantap. Oh, good Iman. Kejar Izzah Iman, kejar Izzah. Oh. 3 strike. Baguslah Izzah. Eri nomor 2. Pat, nomor 3 siapa? Oh, ini dah potong oleh sana. Okey, teruskan. Nanti kita tengok siapa yang menang Okey, sebelum tu, okey, pinjamkan telinga. Okey. So, itu saja untuk kelas hari ini. So, tugasan kamu yang perlu kamu siapkan untuk hujung minggu ni, sila selesaikan modul PAK 21 latihan muka surat 142 sahaja. Okey, muka surat 142 sahaja. Ada 5 soalan. Ya, ada 5 soalan yang perlu kamu selesaikan lah. Okey, 5 soalan je pun. Okey, perlu kamu selesaikan dalam modul tu. Nanti saya akan bagi jawapan. Dan kalau ada apa-apa soalan atau pertanyaan, boleh tanya saya dekat WhatsApp lah. Okey, kamu boleh live sekarang. Terima kasih kepada yang sudah join. Anda boleh live. Terima kasih. Thank you, sir. Thank you. Okay,